Selamat sejahtera. Hari ini saya Nak Adrina binti Azuddin Saya Xiao Chu Hui. Saya Nur Fatin Akila binti Muhammad Fauzi akan membentangkan pentaksiran berterusan bagi subjek PALS 1012 Asas Kelestarian dan Teknologi Hijau, iaitu mereka prototipe bagi bidang pertanian. Yang pertama ialah hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik ialah sebuah kaedah penanaman pokok dengan menyediakan hampir keseluruhan keperluan nutrien dengan cara melarutkannya ke dalam air untuk diserap oleh akar. Hidroponik juga boleh dipanggil sebagai pengganti medium tanah oleh kerana kita sediakan keseluruhan keperluan nutrien tu dengan cara larutkan dia ke dalam air. So, secara umum, terdapat 14 unsur yang diperlukan oleh pokok untuk tumbuh dengan subur. So, contohnya ialah sebatian kalsium nitrat dan juga kalium nitrat yang perlu larut di dalam air dulu sebelum diserap oleh akar pokok. Nutrien-nutrien yang terlarut dalam air ini akan menyebabkan berlakunya pengurangan bilangan dan kepanjangan akar untuk mencari makanan. Oleh itu, pokok akan mengeluarkan akar kecil yang cukup, yang efisien dan tenaga yang dikumpulkan kepada tumbesaran bahagian pokok lain yang lebih berharga iaitu daun, bunga dan juga buah. Oleh kerana akar yang kecil, dia akan mengurangkan persaingan antara tumbuhan untuk mendapatkan nutrien. Selain itu, dia juga menjimatkan ruang di mana dapat menanam pokok dengan lebih rapat pada jarak yang bersesuaian. Terdapat beberapa kelebihan hidroponik. Yang pertama ialah tidak memerlukan kawasan yang luas. Yang kedua ialah mendapat hasil yang berkualiti tinggi di mana kita dapat mengelakkan pencemaran tanah iaitu hasil daripada pembuangan sisa toksik dan juga logam berat. Yang terakhir ialah menjimatkan penggunaan air dan juga nutrien. Antara beberapa kekurangan yang terdapat pada sistem hidroponik ialah kos permulaan yang tinggi, tidak sesuai untuk semua jenis tanaman dan kurang faedah daripada aktiviti mikroorganisma dalam tanah. Seterusnya ialah sistem hidroponik sedia ada. Okey, terdapat beberapa jenis hidroponik. Yang pertama ialah sistem sumbu yang kekurangan dia ialah pemendapan nutrien akan berlaku kerana tiada pengaliran. Sistem water culture ataupun nutrient film technique NFT, dia tidak sesuai untuk tanaman berat seperti tomato. Jenis yang ketiga ialah sistem pasang surut. Dia kurang efisien kerana pembekalan nutrien secara berulang tu mengikut skala dan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai kemahiran dalam mereka bentuk sistem hidroponik dengan betul, berpotensi untuk menyebabkan proses sekitaran bekalan nutrien tu gagal. Yang keempat ialah sistem aeroponik yang bergantung pada penggunaan elektrik, kos yang mahal dan memerlukan pemerhatian dan pembersihan yang agak kerap. Dan terakhir ialah deep flow technique, DFT, yang kekurangannya ialah tanaman yang terkena jangkitan penyakit akan mudah tersebar. So, beberapa faktor yang perlu diambil kira sebelum untuk menjalankan sistem hidroponik. Yang pertama ialah lokasi, di mana penerangan cahaya matahari secukupnya diperlukan lebih kurang 4 hingga 5 jam sehari dan terlindung daripada hujan secara langsung. Yang seterusnya ialah pengudaraan, mempunyai ruang antara pokok dan larutan nutrien. Seperti yang dikatakan sebentar tadi, seseorang itu memerlukan kemahiran dalam mereka bentuk sistem hidroponik. Yang ketiga ialah penjagaan, di mana sistem hidroponik ni seperti yang kita tahu menggunakan medium air sebagai pengganti kepada tanah. So, mempunyai potensi untuk menjadi pemilikan nyamuk kerana air bertakung. Dan seterusnya ialah penuaian, di mana bekas tanaman hidroponik itu tersebut perlulah dibersihkan setelah proses penuaian dijalankan kerana terdapat kotoran atau lumut yang membiak di situ disebabkan oleh sumber makanan daripada larutan nutrien yang disediakan. Ini merupakan contoh
bagaimana sistem hidroponik yang disebut sebentar tadi berfungsi. Sekarang saya akan membentang tentang sistem hidroponik yang sedia ada dan masalah yang dikenal pasti. Masalah yang pertama ialah kos permulaan yang mahal. Kedua ialah pembaziran air dan baja. Ketiga ialah tempat pembiakan nyamuk kerana air bertakung seperti yang dicakapkan oleh saudari Fatin tadi dan ia memerlukan keperluan asas seperti air bersih dan tenaga elektrik yang lebih sempurna. Hanya jenis tanaman yang tertentu boleh ditanam secara hidroponik seperti tanaman jangka masa pendek, contohnya sayuran dan herba, dan pokok hiasan bersaiz kecil yang berdaun dan berbunga. Kumpulan kami telah membuat sedikit modifikasi dan penambahbaikan bagi sistem hidroponik. Kami telah menambah sensor di tempat pengumpulan air hujan untuk mengelakkan air melimpah dengan menutup bekas takungan dan membuka bekas sekiranya paras air kurang daripada paras minimum. Kami juga menambah sensor di tempat menakung air yang ditapis untuk memastikan air yang ditakung tidak kurang daripada 1/4 jisim penuh takungan untuk memastikan kitaran air tidak terputus. Selepas itu, kami menambah sensor di model hidroponik untuk memastikan air selalu berada pada aras optimum. Dan akhir sekali, kami menambah sensor di bekas baja untuk mengingati tuan untuk menambah baja sekiranya baja tidak cukup dan kurang daripada paras minimum. Selain itu, kami menambah injak untuk memastikan di setiap tube untuk memastikan pengaliran air berlaku dengan lancar dalam satu arah sahaja. Kami juga menambah penapis untuk menapis kekotoran dan pepejal daripada air hujan. Kami menambah pemasa di tempat pengumpulan air hujan untuk melepaskan air ke pusat rawatan air mengikut jadual. Dan di model hidroponik kami juga menambah pemasa untuk memastikan pengeluaran baja berlaku mengikut jadual. Akhir sekali kami menambah penutup untuk mengelakkan air daripada tercemar dengan benda asing seperti habuk dan mengelakkan daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk. Ini merupakan arah aliran air. Faedah aliran ini boleh memastikan air diguna semula berkali-kali sebelum dihantar ke pusat rawatan air. Yang kelima, proses modifikasi dan penambahbaikan sistem hidroponik iaitu gambar-gambar. Gambar yang pertama menunjukkan botol dipotong separuh menggunakan pisau panas. Yang kedua, kertas dilekatkan pada hidroponik sebagai penanda tumbuhan. Yang ketiga, kertas dilekatkan di atas lubang yang dibuat menggunakan pita pelekat. Yang keempat, botol minuman yang ditebuk dicucuk dengan lidi sebagai penanda tube. Dan yang terakhir sekali, hidroponik disambungkan dengan tangki menggunakan lidi tersebut. Produk akhir sistem hidroponik kami. Inilah rupa model setelah disiapkan dengan adanya botol minuman sebagai bekas hidroponik dan tangki serta penyedut minuman sebagai tube saliran. Sekian, terima kasih. Ini adalah senarai rujukan untuk pembentangan kami.